jelas. Okey, hari ni kita nak tengok tajuk bab 1 lagi, masih lagi tajuk bab 1.4. Okey, kalau sebelum ini kita dah tengok beberapa perkara berkaitan dengan tajuk kedaulatan. Sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat. Apa pentingnya, apa sebab pentingnya membentuk sebuah negara yang berdaulat. Dalam tajuk tu 1.3 tu kita dah tengok ada empat kepentingan ataupun empat sebab kenapa perlu dibentuk sebuah negara yang berdaulat. Antaranya keberkesanan pentadbiran, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan juga kecemerlangan hubungan luar. Okey, ini semua adalah antara kepentingan. Kenapa pentingnya dibentuk sebuah negara yang berdaulat? Sebab nak memastikan keberkesanan pentadbiran. Bila pentadbiran itu dah tersusun, adanya Perdana Menteri, contohnya ada Jemaah Menteri, maka sistem pentadbiran tersebut akan menjadi lebih berkesan. Ditambah dengan undang-undang yang termaktub dalam sesebuah negara itu melalui pembentukan perlembagaan. Contohnya kalau di negara kita melalui pembentukan perlembagaan persekutuan. Itu salah satu adalah. Okey, kemudian kemakmuran ekonomi, nak memastikan bila sebuah negara itu berdaulat, maka ekonomi pun akan turut sama membangun. Itu antara sebab pentingnya kemakmuran ataupun pentingnya kedaulatan, maka ekonomi akan membangun. Zaman dulu masyarakat menjalankan kerja pertanian, contohnya bekerja dalam sektor pertanian, sawah dan padi, dan ada juga sektor industri dan juga perdagangan. Maka bila sebuah negara itu berdaulat, maka negara-negara lain pun akan membentuk kerjasama dengan negara kita dalam bidang ekonomi. Okey, kesejahteraan sosial. Sejarah dia takkan lari daripada tiga benda ni, politik, ekonomi, sosial. Ini yang saya terangkan sebelum ni lah, politik, ekonomi, sosial. Bila negara kita cemerlang dalam bidang, bila negara kita ada kedaulatan, maka negara kita akan juga memperoleh kebaikan, manfaat dalam bidang sosial. Contohnya dalam bidang sukan. Kita akan berjaya dalam bidang sukan. Okey, yang seterusnya kecemerlangan hubungan luar negara. Ini kita dah tengok pada hari itu. Okey. Ini saya ulang semula je. Hari ini kita nak tengok langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ada beberapa langkah lah yang perlu kita lihat untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Okey, yang pertama mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Ini adalah langkah yang pertama. Dari segi langkah kita boleh lihat dari dua aspek. Satu aspek pemerintah, yang kedua dari aspek rakyat. Apa peranan rakyat, apa peranan pemerintah dalam usaha nak mewujudkan kestabilan politik. Okey, tengok yang pertama. Dari aspek peranan pemerintah, mesti mewujudkan pentadbiran yang cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran. Ini yang kedua. Pemerintah mesti mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran. Yang ketiga, memastikan sumber kekayaan negara diagih secara adil kepada pelbagai kaum. Setiap kaum mesti mendapat agihan sumber kekayaan secara adil. Okey, yang ketiga, melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan. Setiap negara ada undang-undang masing-masing. Jadi rakyat perlu laksana ataupun pemerintah mesti melaksanakan, mesti ikut undang-undang yang telah dibuat, yang telah termaktub dalam perlembagaan negara. Itu peranan pemerintah. Peranan rakyat pula apa? Yang pertama, rakyat mesti memberi taat setia kepada raja. Sebagai rakyat, mereka perlu bagi taat setia kepada raja. Itu yang pertama. Yang kedua, rakyat perlu sokong segala usaha dan dasar kerajaan nak membentuk kestabilan politik. Contohnya, kerajaan membuat satu dasar kebudayaan kebangsaan, dasar bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Semua rakyat perlu ikut. Itu
antara perkara yang dibuat oleh kerajaan. Apa peranan rakyat ikut segala dasar tersebut, tak boleh melawan. Okey, kemudian memupuk kerjasama dengan semua kaum. Mesti buat kerjasama dengan semua kaum supaya kekayaan negara dinikmati oleh semua, supaya semua orang dapat merasai menikmati kekayaan tu. Ini yang paling penting. Apa peranan rakyat dalam bidang politik adalah untuk mematuhi undang-undang negara. Itu antara peranan rakyat. Okey, setakat tu semua orang jelas. Jelas, Cikgu. Okey, kalau jelas kita teruskan. Okey. Ini langkah yang kedua, nak mempertahankan kedaulatan negara. Kalau tadi langkah yang pertama mesti mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Yang kedua adalah dengan cara mengekalkan perpaduan kaum. Cara yang kedua mengekalkan perpaduan kaum. Sebab apa penting perpaduan kaum? Sebab tanpa adanya perpaduan kaum maka kedaulatan tu mungkin boleh runtuh. Mungkin akan terjejas kalau tak ada perpaduan kaum. Seperti yang kita tahu, nak dapatkan kedaulatan dia bukan satu usaha yang mudah. Nak dapatkan perpaduan bukan usaha yang mudah. Jadi bila dah dapat perlu dikekalkan. Seterusnya dari kita mengekalkan perpaduan mesti buat undang-undang yang memberikan kelebihan kepada semua kaum. Undang-undang tersebut mestilah mengukuh perpaduan antara kaum. Tak boleh buat undang-undang yang itu diberikan kelebihan. Contohnya orang bangsa lain tak diberikan kelebihan dari segi undang-undang. Itu salah. Itu peran pemerintah. Yang kedua mesti laksanakan dasar berkaitan dengan bahasa, pendidikan dan kebudayaan dengan oleh kementerian serta agensi berkaitan. Semua orang mesti mengekalkan bahasa, pendidikan dan kebudayaan. Dia mesti kekalkan. Contohnya bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Pendidikan mesti dikukuhkan. Kebudayaan mesti dikukuhkan. Okey, yang ketiga, merangka program serta kempen ke arah memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Mesti buat kempen, mesti buat program ke arah pupuk perpaduan kaum. Contohnya program apa? Apa antara program yang kamu tahu nak pupuk perpaduan kaum? Apa program yang kamu tahu yang boleh dirangka oleh kerajaan yang ataupun yang telah dilaksanakan untuk memupuk perpaduan kaum? Program apa? Hari Kemerdekaan. Okey, sambutan Hari Kemerdekaan. Itu salah satu contoh dia kan, sambutan Hari Kemerdekaan. Selain itu apa lagi? Kempen apa lagi? Kempen budi bahasa, rumah terbuka. Sambutan Hari Kemerdekaan, rumah terbuka tadi kan semasa perayaan boleh diterima juga. Gotong royong. Gotong royong. Selain itu banyak lagi lah berkaitan dengan bahasa kan. Bulan bahasa dan kebangsaan. Itu pun nak mengukuhkan perpaduan antara kaum. Selain itu, kerajaan mesti peruntukkan perbelanjaan. Mesti keluarkan perbelanjaan untuk program-program tersebut. Mesti perbelanjaan tu mestilah perbelanjaan yang adil, yang sama lah. Nak buat contohnya Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kebangsaan, kemerdekaan. Mesti keluarkan belanja untuk ke arah itu. Itu dari segi peranan pemerintah. Okey, dari segi rakyat pula apa? Apa yang rakyat kena buat? Okey, yang pertama, rakyat mesti menggunakan bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara yang dapat menjamin perpaduan negara. Mesti menggunakan bahasa kebangsaan. Tak kira orang Melayu, orang Cina ataupun orang India, mesti menggunakan bahasa kebangsaan. Sebab tu bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi kebangsaan. Dan mesti menghayati prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara ini dilaksanakan selepas peristiwa 13 Mei kan 1969, peristiwa rusuhan antara kaum tu. Lepas tu dibincangkan satu dasar yang mana membentuk rukun negara pada ketika itu. Tujuannya apa? Nak memupuk perpaduan antara kaum. Okey, seterusnya mesti menghormati budaya dan juga agama bangsa lain. Contohnya kita nanti
Tahun Baru Cina, mesti menghargai dan juga menghormati agama dan juga budaya mereka. Sambutan Tahun Baru Cina, bulan Ramadan, bulan Islam, uh, apalagi bagi orang India kan hari Kusam, itu mesti dihormati. Kebudayaan mereka tu mesti dihormati. Okey, seterusnya mesti mengamalkan semangat perkongsian, toleransi dan hormat menghormati. Mesti hormat menghormati, saling bertoleransi lah dalam kalangan bangsa bangsa Malaysia. Rakyat Malaysia ni mesti saling hormat menghormati. Selain itu yang paling penting juga rakyat mesti melibatkan diri dalam program kemasyarakatan yang mendapat mempunyai kerjasama antara kaum, macam penduduk dalam kawasan taman, taman perumahan. Taman tersebut buat satu program gotong royong contohnya. Semua orang mesti turut serta. Itu peranan rakyat membentuk kedaulatan negara ataupun nak mempertahankan kedaulatan negara. Selain itu program apa lagi? Rumah terbuka contohnya. Yang tak juga kalau digital kita mesti datang meraihkan mereka. Itu cara yang perlu dilakukan oleh rakyat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan cara memupuk semangat patriotisme. Apa maksud semangat patriotisme? Cinta akan negara. Okey, ya. Perasaan cinta akan negara kan. Sayang akan negara itu maksud patriotisme. Dan kita mempertahankan bukan sekadar sayang akan negara tetapi mempertahankan negara tanah air kita ni. Dari segi apa? Mempertahankan apa? Yang pertama mempertahankan sejarah negara kita. Yang kedua mempertahankan bahasa kita, bahasa Melayu lah. Mempertahankan apa lagi? Undang-undang negara kita, perlembagaan. Kita undang-undang yang paling tinggi adalah perlembagaan. Seterusnya mempertahankan warisan negara kita kan, warisan kebudayaan, warisan lagu. Kemudian last sekali budaya. Budaya ni banyaklah. Bahasa tu pun termasuk di bawah kategori budaya. Okey. Apa yang pemerintah perlu buat dari segi usaha memupuk patriotisme? Yang pertama, menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan. Menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan ini setiap tahun dilakukan. Tujuannya untuk apa? Memupuk patriotisme. Sambutan Hari Kebangsaan. Yang kedua, sambutan Hari Pahlawan. Meraihkan pahlawan-pahlawan kita yang gugur dalam pertempuran. Banyaklah tempuran yang berlaku kan. Contohnya peristiwa Bukit Kepong, Lieutenant Adnan dan banyak lagi lah. Okey, seterusnya mewajibkan pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib dan teras di sekolah. Ini wajib lulus. Mata pelajaran sejarah wajib lulus dan wajib diajar di sekolah. Bahkan sekarang di sekolah rendah pun dah diajar mata pelajaran sejarah ni. Okey, seterusnya mengajukan kempen dan menerbitkan filem atau rencana yang memupuk patriotisme. Kita tengok banyak cerita filem yang memupuk patriotisme kan. Filem contohnya apa? Dulu cerita Piramli, Sarjan Hassan, cerita apa lagi, Bukit Kepong kan, Lieutenant Adnan, itu semua cerita yang memupuk semangat patriotisme, menyemang semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Okey, dan beri pengiktirafan kepada rakyat yang berjasa kepada negara. Contohnya bagi pingat kepada pemerintah, kepada golongan pahlawan kan, askar-askar polis yang berjuang zaman dulu. Pingat apa? PGB, pingat gagah berani contohnya. Itu antara yang dilakukan oleh pemerintah. Okey, dari segi rakyat pula apa? Apa dari segi rakyat? Okey, yang pertama mesti menghormati lambang negara, hormat bendera Malaysia. Apa nama bendera Malaysia? Jalur gemilang. Jalur gemilang. Okey, Jalur Gemilang kan nama bendera kita, Jalur Gemilang. Dan ada siap ada lagu lagi kan, Jalur Gemilang tu kan. Okey, kemudian kita perlu hormat jatan negara dan hormat lagu negaraku. Itu semua lambang negara. Bila kita tengok Jalur Gemilang, kita mesti hormat. Bila jatan negara, kita mesti hormat. Kita kena tahu apa lambang di sebalik jatan negara. Bila lagu negara itu berkumandang, kita mesti berdiri tegak. Contohnya
Okey, seterusnya mesti menghargai adat dan warisan negara. Mesti menyanjungi adat negara kita. Adat apa? Warisan negara tu banyak. Dari segi warisan sejarah, warisan seni, warisan budaya, warisan bahasa yang kita bincangkan tadi kan. Selain itu rakyat perlu meningkatkan imej negara dalam berbagai bidang. Kita mesti memberi sumbangan kepada negara dalam berbagai bidang, tak kira lah pendidikan ke, bidang sukan, bidang ekonomi, itu antara sumbangan yang perlu diberikan oleh rakyat. Dan sekali, kita mesti menghargai tokoh pelbagai kaum yang berjuang untuk memerdekakan negara. Dulu di tingkatan 3 kita ada belajar kan, kamu ada belajar tokoh-tokoh. Ramai tokoh pelbagai kaum. Orang Melayu ada, tokoh selain itu daripada tokoh yang dulu, tokoh kemerdekaan pun ada kan. Contohnya siapa? Tun Tan Seng Loh, B.T. Sambatan, Tunku Abdul Rahman. Itu tokoh pelbagai kaum yang berusaha membentuk ataupun memperjuangkan kemerdekaan tanah air sehinggalah kita merdeka. Okey, setakat tu jelas. Kalau jelas, saya stop pengajaran ni sampai dekat sini.